Pilihan raya di Tunisia telah pun diketahui keputusannya, tetapi untuk mereka yang ingin mengetahui latar belakangnya, ini pilihan raya yang akan memberikan satu kerajaan peralihan sebelum satu lagi pilihan raya yang betul-betul muktamad diadakan untuk memberikan pada seperti yang biasa kita tahu, seperti negara kita juga, pilihan raya yang akan memilih kerajaan, dan mereka diberikan tempoh 1 tahun untuk menggubal perlembagaan baru bagi Tunisia, kerana perlembagaan yang ada sejak merdeka itu lebih menyokong kepada kuasa pemusatan pada seorang pemerintah, dan itu menyaksikan diktator telah mendapat kuasa. Dahulunya itu semua tidak mahu lagi, dan apa yang akan masuk ke dalam perlembagaan itu, apakah sistem presiden, sistem Perdana Menteri ataupun bagaimana, semuanya akan ditentukan oleh kerajaan campuran yang akan dibentuk oleh Hizbun Nahda, dan juga itu masih lagi menjadi tanda tanya siapa sebenarnya yang akan menjadi rakan kongsi. Mungkin Prof boleh bagi pendapat di situ, kerana kita ada Progressive Democratic Party PDP, kita ada ETA Katol dan sebagainya. Kalau Prof boleh bagi gambaran antara 2-3 parti utama yang akan pastinya lebih bersama dengan Hizbun Nahda. Hizbun Nahda telah jelas menyatakan bahawa mereka lebih senang untuk bekerjasama dengan CPR, sebab untuk mendapatkan undi majoriti mereka perlukan 109 daripada 217 kerusi. Ya. Dan CPR mendapat 30 kerusi, dan CPR ini dipimpin oleh seorang tokoh yang juga merupakan seorang yang anti Zan Abidin Ben Ali. Kalau dibanding dengan satu lagi parti yang PDP yang dianggap sebagai lebih cenderung kepada Zan Abidin Ben Ali. Dan kalau kita lihat, dua parti ini sudah cukup untuk bergabung dan mendapat undi majoriti. Waktu dalam konteks yang berlaku di Tunisia pada hari ini, undi yang diperoleh oleh Nahdah ini merupakan undi yang sudah memadai untuk mereka merangka perlembagaan. Dan seperti saya nyatakan tadi, selepas perlembagaan akan ada pilihan raya yang lebih membawa ke penubuhan sebuah kerajaan. Tetapi dengan 90 kerusi yang dimenangi itu merupakan satu kekuatan yang tidak mungkin umpamanya parti ini keluar dan kerajaan runtuh. Mau tidak mungkin berlaku begitu. Ke 90 itu merupakan angka yang cukup kuat. Apabila saya melihat tulisan-tulisan terutamanya media barat Eropah seperti BBC dan sebagainya, mereka suka pergi bertanya kepada rakyat di pasar dan sebagainya. Tetapi analisis mereka bukan disebut tentang Rashid Ghannouchi sebagainya tentang Islam atau tidak, tapi mereka mahukan ketelusan, mereka mahukan suatu pengupayaan kembali kepada rakyat, harta negara digunakan untuk pendidikan, untuk membantu golongan miskin. Jadi di pandangan rakyat, mengikut tulisan media-media barat yang ada wakil di sana, ini bukan sama ada Islam atau tidak, tetapi tentang kualiti kehidupan yang ingin ditekatkan. Dan walaupun mungkin CPR dan sebagainya meletakkan kenyataan yang begitu terang tentang sekularisme dan sebagainya, mungkin itu tidak menjadi masalah langsung dalam gabungan ini pada pandangan Prof. Saya nak sebutkan begini ya. Ketika saya mula dijemput untuk membincangkan tentang revolusi Jasmine dalam program ini, saya minta sebenarnya tanya tentang Ghannouchi. Sebab pada waktu itu kalau kita lihat dalam web dan sebagainya, nama Ghannouchi tidak ada. Seolah pada waktu itu yang ditonjolkan ialah pemimpin-pemimpin yang lain. Sedangkan saya telah melihat bahawa beliaulah tokoh sebenarnya yang akan memimpin Turki. Tunisia. Banyak berkaitan dengan Turki bincang sebelum ini. Ternyata sekali bahawa Barat cuba seboleh-bolehnya mengetepikan Ghannouchi ini. Sedangkan seperti dinyatakan tadi bahawa beliau telah pun memainkan peranan begitu lama, dan ternyata sekali dalam kalangan rakyat Tunisia itu mereka mengenali beliau. Ya. Tetapi Barat seboleh-boleh cuba menonjolkan tokoh-tokoh yang lain. Tetapi ternyata sekali penonjolan ini sebenarnya tidak berjaya merubah pemikiran rakyat dan juga keyakinan kepada kemampuan beliau. Dan kalau kita lihat dalam kepimpinan Hizbun Nahda ini, mereka tidak digambarkan sebagai sebuah gerakan yang jumud ataupun dianggoti oleh kelompok-kelompok tertentu, tetapi berjaya menggabungkan pelbagai kumpulan termasuk golongan profesional. Itu yang menariknya bila Rashid Ghannouchi sendiri mengatakan bahawa Erdogan itu antara tokoh dan polisi yang dibuat yang akan diikuti. Malah anaknya Intisar yang perempuan itu bila ditemu ramah juga oleh wartawan barat mengatakan bahawa negara Jerman, Christian Demokrat, itu kenapa pula anak dia katakan kalau memegang prinsip Islam tidak boleh memegang negara yang progresif. Pandangan Prof tentang perkara itu, kerana mungkin kelebihan Rashid Ghannouchi dan anak-anak beliau ni, mereka berada di luar, di London dan sebagainya. Malah Intisar misalnya tidak pernah bersekolah, mendapat pendidikan di Tunisia, besar terus di Eropah contohnya. Dan ini memberikan satu world view atau pandangan dunia yang mereka tahu jika modelnya adalah Turki dan diasaskan supaya tidak bertentangan dengan Eropah, maka ia akan boleh menyaksikan kebangkitan Tunisia. Dan ini juga merupakan satu strategi politik yang cukup mantap.
Kerana nama Erdogan itu saya agak Turki ni banyak berkaitan dengan apa yang berlaku di Tunisia ini ya. Kerana nama Erdogan itu merupakan nama yang popular ya. Di Timur Tengah pada hari ini Erdogan merupakan tokoh yang amat dihormati sama di Palestin, di Mesir ya. Oleh itu dengan mengambil Turki dan Erdogan sebagai contoh, ia merupakan suatu pendekatan politik yang boleh mendapat sokongan. Dan ternyata sekali sebelum ini pun Erdogan diberikan gambaran-gambaran yang negatif. Tetapi ternyata beliau berjaya membuktikan Islam itu sebenarnya tidaklah sebagaimana digambarkan. Kerana bagi masyarakat dunia dan masyarakat Tunisia sendiri, kalau tidak ada bukti, sukar untuk memberikan contoh. Tetapi dengan memberikan contoh Turki sebagai suatu yang hidup, ya, suatu contoh yang membuktikan kejayaan mereka, Turki di bawah Erdogan ternyata telah berjaya membuktikan maju segi ekonominya dari segi pentas antarabangsa dan sebagainya. Oleh itu, rakyat diyakinkan kalau Tunisia juga mengikut model Turki, hidup masyarakat tidak berubah, tetapi dengan menjadikan Islam itu sebagai landasan, walaupun tidak diwar-warkan, ia boleh menjadikan mereka negara maju. Dan ternyata sekali pendekatan-pendekatan itu merupakan pendekatan yang meyakinkan masyarakat. Kan ada contoh. Ya, saya nak buka latar belakang itu kerana hanya di belakang Afrika Selatan letaknya Tunisia dalam aspek industri yang ada dan juga kebangkitan ekonomi. Dan mereka banyak bergantung juga kepada pelancongan dan aliran tunai masuk daripada aspek itu. Dalam konteks itu, ini menyebabkan golongan kelas menengah mereka begitu besar dan mereka cukup terbuka dan terdedah kepada dunia luar. Dalam konteks ini, bagaimana itu akan membentuk pemilihan apa yang masuk ke dalam perlembagaan baru itu dan bagaimana komposisi polisi bagi kerajaan yang akan menang pilihan raya satu lagi ini yang akan dibuat mungkin dalam masa setahun setengah selepas ini, itu kita bincangkan selepas ini kerana konteks itu penting dalam melihat pada kestabilan rantau Asia Barat, kerana sekarang Qatar pun sudah menjanjikan 500 juta dolar mereka untuk pembangunan. Iran tiba-tiba mengatakan bahawa mereka akan bersama dengan juga Tunisia dan pembangunan barunya. Jadi jika sudah dijadikan Turki itu sebagai mungkin suatu arah dan model inspirasi, tapi bagaimana dengan gabungan-gabungan kuasa-kuasa lain ini untuk membentuk kestabilan, itu kita bincangkan selepas ini.